Tapi kita dalam ni bukanlah kita nak menyalahkan JAKIM ke atau Jawi ke. Jauh lagi lah kalau Mama Jui tu. Mama Jui sihat? Alhamdulillah. Ada lagi ya? Alhamdulillah. Lama tak ada dalam Siapa media. lama tak jumpa dia dah. Bukan kita nak salahkan JAKIM, Jawi ataupun Jui. Tapi kadang-kadang timbul konflik antara, contohlah macam saya sendiri pun buat muzik. Kan? Dan ustaz ni pun dia tak buat muzik lah, tapi adalah juga album nasyid. Dan ada pengalaman apa yang ustaz boleh kongsi dengan kita dengan badan-badan ni? Soalan ni Tok Wan soalan hiburan Mana-mana lah. Yang kadang-kadang dengan organisasi institusi Islam. Baiklah Tok Wan. Saya melihat kadang-kadang institusi Islam ini tidak berperanan secara proaktif. Secara proaktif untuk melakukan sesuatu yang segar kepada masyarakat. Agresif. Sedang masyarakat sebenarnya memerlukan satu idea-idea baru yang segar untuk diketengahkan dalam masyarakat. Betul. Cuma kadang-kadang kita asyik menyalahkan satu pihak, tetapi sebenarnya ianya disebabkan oleh kelalaian kita sendiri. Betul. Sebagai contoh, saya ambil contoh konsert. Contoh kita ambil contoh konsert lah. Kalau di Malaysia telah dibanjiri oleh artis-artis popular dunia. Adam Lambert, yang gay itu pun yang tak mendidik pun. Buat konsert kat sini dia didik oleh 15,000 orang. Kemudian Kelly Clarkson pun dah sampai Malaysia, Sean Kingston pun dah sampai Malaysia. Tetapi bila kita fikir dalam satu persoalan lain, mana artis-artis ikon umat Islam yang datang buat konsert kat Malaysia? Saya nak mencelah sekejap. Saya melihat tahun lepas Maher Zain datang ke Malaysia buat dalam satu bilik auditorium yang kecil, yang tak sampai 400 orang boleh masuk. Jadi Maher Zain tu jutaan peminat dia di Malaysia. Jadi hari ini dekat radio, dalam teksi, catat era 40 saya dengar. Era radio. Catat era 40 nombor 1. Dalam radio pun dimainkan. Jadi kenapa, bagi saya lah kan, kenapa bahagian dakwah kita ni, kita nak kata, kita jangan persalahkan dia orang lah. Sebab dia orang tu memang makan gaji, memang tak agresif. Sepatutnya Yadim, Yayasan Dakwah Islamiah tu, Yadim yang anjurkan benda ni. Ajak orang muda memang minat lagu-lagu macam ni. Dia akan datang. Dalam tu dia masukkan unsur-unsur yang positif. Kalau tidak, kalau jemput artis, kalau biarkan satu syarikat yang niagawan, kita jemput satu rockers kan, ataupun underground, buat persembahan tanpa ada orang yang melibatkan dengan agama ke institusi keagamaan terlibat. Jadi benda tu akan masuk gejala-gejala yang negatif. Yang kita nak yang positif. Jadi sepatutnya ini peranan institusi Islam untuk menggerakkan persoalan-persoalan ini, sebab era sekarang ni adalah memang era hiburan. Era entertainment. Kan? Jadi benar macam kata Tok Wan tadi, dan saya telah sentuh di dalam Facebook saya tentang macam mana showcase Maher Zain, sedangkan pada malam yang sama konsert Adam Lambert 15,000 orang. 15,000 orang. Showcase Maher Zain 2 hari cuma dalam sekitar 4,000 ke 5,000 orang. Jadi ini satu persoalan. Sedangkan dia seorang artis yang memang dikenali di seluruh dunia dan boleh diterima oleh segenap golongan masyarakat, termasuk kanak-kanak kecil. Dan boleh memasuki berbagai channel radio yang biasa pun boleh masuk, masya-Allah. Jadi kita lihat di sini tidak ada satu usaha yang proaktif untuk menggerakkan entertainment ataupun hiburan Islam dalam masyarakat. Dan insya-Allah 25-26 ini Maher Zain akan buat konsert di Malaysia, di stadium. Tapi persoalannya tiket yang paling murah pun harganya RM50 lebih. Bukan saya nak salahkan penganjur, tidak. Tetapi itulah dia punya rate dia kan, untuk cover kos dan sebagainya.
Sedangkan Maher Zain ini diminati oleh para remaja. Di setiap sekolah, lagu Maher Zain ni memang cukup popular. Sepatutnya sasaran kita adalah kepada remaja. Tapi kalau tiketnya RM53 sebagai contoh, RM50, berapa kerat remaja yang boleh hadir dalam konsert Maher Zain tersebut? Jadi persoalan di sini yang saya pernah timbulkan iaitu kita ada institusi zakat. Kita ada institusi zakat. Macam tuan sebut tadi, Yadim dan sebagainya. Tetapi sebenarnya umat Islam telah disediakan satu dana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam punya dana untuk menggerakkan konsert-konsert sebegini sebenarnya. Kan? Dan saya timbulkan dalam Facebook, kenapa tidak kita gunakan dana daripada sumber zakat untuk mengajurkan konsert artis yang baik-baik ini, ikon-ikon Islamik ini. Jadi ada juga orang yang tidak bersetuju dengan saya, termasuk juga para ustaz pun. Kita bagi duit zakat tu untuk orang miskin sudahlah. Tapi ada cerita baru lagi. Ya. Baitul Mal nak beli share TV3. Itu sebenarnya saya dah timbulkan dalam Facebook saya. Dah timbul juga. Saya dah timbulkan. Kita ambil contoh. Kutipan satu zakat satu negeri contohnya 280 juta. 280 juta. Asnaf zakat ada 7. 7. Apa tu kan? Innamas sadaqah lil fuqara wal masakin, orang fakir, orang miskin, anak yatim, orang yang berhutang, musafir sabilillah dan sebagainya. Yang 7 itulah. Jadi duit zakat ada 280 juta sebagai contoh. Satu negeri. Ada setengah negeri 60 juta. Ada setengah negeri ni, dan yang terbaru saya dapat maklumat, salah satu institusi zakat itu mungkin boleh mencapai 320 juta. Johor. Baiklah. Kalau kita melihat secara umum lah, kenapa tidak daripada 280 juta tersebut kita letak ke tepi juta sahaja. 1 juta untuk menganjurkan 5 konsert international Islamic artis, ataupun artis yang bagus-bagus lah. Yang bukan macam ada Lambert yang gay tersebut, yang ada falsafah dia, yang boleh mendidik kan. Kenapa tidak 1 juta sahaja? Kita cuma peruntukkan 1 juta untuk anjur konsert, 5 konsert kan. Ataupun kita support, contohnya Intim Records, kita tolong top up untuk menurunkan harga tiket, sebab sasaran kita adalah remaja. Turunkan harga tiket, kenapa tidak kita peruntukkan 1 juta sahaja? Subsidi, Masya Allah. Kita masih ada baki 279 juta. 279 juta. Untuk 7 asnaf. Untuk 7 asnaf yang lain. Masya Allah. Itu satu contoh. Ini dalam ceramah saya sebut, dalam khutbah pun saya pernah sebut. Contoh yang kedua, kenapa tidak daripada, sekarang ni tinggal 279 juta. Kenapa tidak daripada 279 juta tersebut peruntukkan 1 juta lagi untuk menubuhkan tim production? Boleh tak tuan? Untuk running tim production 1 juta setahun. Boleh kan? Jadi daripada 1 juta tersebut kita tubuhkan tim production. Dan kita beri sasaran minima. Contohnya kami nak drama Islami ataupun drama mendidik, paling kurang setahun 2 drama. Telemovie Islami ataupun cerita pendek, filem pendek. Dua, kita bagi contoh 2 sahaja. Satu, organisasi zakat, institusi zakat, dengan peruntukan 1 juta tim production, letakkan sasaran untuk menerbitkan 2 drama sahaja. Bayangkan kalau ada 10 institusi zakat, tidakkah dalam setahun kita 20. Ada 20 drama? Sudah 20 drama kita ada. Kan? Ini tidak. Saya mengalu-alukan Astroosis. Saya mengalu-alukan TV Hijrah. Kan? Tetapi persoalan di sini, apakah konten yang ada di dalam channel-channel tersebut? Asyik-asyik sinetron Indonesia. Asyik-asyik sebab kita tak ada bahan. Dan kita sendiri tidak melakukan sesuatu untuk menubuhkan tim production tersebut. Jadi salah siapa di sini? Salah kita sendiri. 279 tolak lagi 1 juta, kita ada 280
78 juta, Masya Allah. Untuk Untuk dibagi dibagi 7 asnaf. 7 asnaf yang lain, Masya Allah. Jadi nampak tak persoalan di sini? Organisasi Islam itu tidak berperanan dengan peranan yang sepatutnya. Sedangkan timbul persoalan, boleh tak gunakan duit asnaf tersebut? Timbul persoalan. Jadi saya pun merujuk kepada satu blog lembaga zakat. Dia membahaskan tentang asnaf fi sabilillah. Asnaf di jalan Allah, fi sabilillah. Perjuangan untuk jalan Allah. Di jalan Allah. Jadi dalam itu dia bawa lah pandangan-pandangan. Ada yang mengatakan asnaf fi sabilillah ini hanya untuk peperangan. Ada pendapat mengatakan. Ada pendapat lain mengatakan asnaf sabilillah ini hanya untuk pendidikan. Dan kemudian dibawa lagi berbagai pandangan-pandangan, antaranya oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili dan Dr. Yusof Qaradawi. Dan kesimpulan daripada perbahasan tersebut dalam blog Lembaga Zakat Selangor mengatakan bahawa boleh kita menggunakan duit daripada zakat asnaf fisabilillah untuk tujuan pembangunan umat Islam. Boleh. Secara hukumnya mengatakan boleh kita menggunakan daripada asnaf tersebut, asnaf fisabilillah, untuk pembangunan umat Islam. So tidak menjadi persoalan. Sekarang ni kita nak tunggu bila dia orang nak buat ni. Baiklah, Tok Wan sebut tadi Baitul Mal nak membeli share TV3. Pada saya itu tidak menjadi masalah. Kalau kita ada satu target jangka panjang, okey, kita ambil contoh 278 juta baki tadi kan. Okey, satu institusi zakat peruntukkan 10 juta je setahun. Kita ambil contoh 10 negeri. Satu zakat letak ke tepi 10 juta. Setahun berapa kita dapat? 10 juta kali 10 negeri. 100 juta. Setahun 100 juta itu minimum. Kenapa? Sebenarnya kita boleh. Kalau orang kata memang logik, kita boleh beli saham. Contohnya itu target jangka panjang. Yang tadi yang sejuta-juta itu target jangka pendek. Target jangka panjang, setahun kita boleh dapat paling kurang 100 juta. Kenapa tidak kita kumpulkan selama 10 tahun? Berapa bilion, tak bilion tak belum? Belum lagi. Masih juta lagi kan. Tapi maksud dia kita sudah ada satu dana terkumpul yang dikutip sebanyak 10 juta je setahun. Jadi kita ada baki 268 juta lagi untuk asnaf lain, dengan target sasaran jangka panjang untuk kita beli share di dalam sistem penyiaran yang lain. Tujuan kita bukan untuk menjajah, tidak. Paling kurang kita ada suara untuk menyatakan bahawa rancangan ini tak bagus, sebab media ini sebenarnya amanah nak mendidik masyarakat. Kita ada suara untuk menentukan rancangan mana yang okey, yang mendidik ataupun tidak. Saya ambil contoh dalam Astro lah, rancangan Miami Ink tak ada faedah pun buat tattoo kan. Pada saya tak ada faedah. Kemudian satu lagi Brigade Celsius Beach kalau tak silap, tak ada faedah pun. Tunjuk perempuan pakai bikini pergi tempat-tempat peranginan. Jadi kalau kita ada suara daripada dana zakat yang kita kumpul untuk target jangka panjang, kita boleh membeli saham dalam sistem penyiaran yang ada pada hari ini, dan kita boleh mencorakkan apakah rancangan-rancangan yang akan kita sajikan kepada masyarakat untuk mendidik masyarakat. Matlamat kita nak didik masyarakat, dan daripada sumber tersebut manfaatnya turut dirasai oleh para asnaf. Asnaf lain pun dapat juga, orang miskin pun tengok TV dapat manfaat daripada asnaf zakat, yang sebenarnya perlu sedikit kreativiti sahaja. Kita ada dana, Allah sediakan dana, perlu sedikit kreativiti dan keberanian orang-orang yang berada dalam institusi untuk menggerakkan dana-dana tersebut. Masya Allah. Jadi tak tahulah mereka ambil pandangan saya atau berkreat sendiri, tak tahu, tapi dah pernah saya sentuh dah dalam khutbah, dalam ceramah saya, dalam kuliah saya. Kenapa tidak kita buat target jangka panjang, kutip setahun 10 juta sebagai contoh untuk memberi saham sistem penyiaran yang ada pada hari ini. Wallahu alam, itu idea saya, tak tahu. Tapi yang penting kalau itulah rancangan mereka, kita ala-ulukan, kita menyokong. Sesuatu yang baik itu kita sokong, insya-Allah. Tak ada masalah.